Salam sejahtera. Jadi topik hari ini adalah 6.4 sifat-sifat kimia untuk asid dan alkali. Jadi terdapat 3 sifat asid dan 3 sifat alkali. Pelajar kena ingat dalam video ini, dalam topik ini. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula kita mengkaji dulu sifat umum untuk asid dan alkali. Okey, kita tengok asid dulu. Asid dia rasa masam, boleh mengalir elektrik dalam larutan aqueousnya, larut dalam air cecair yang tak berwarna. Dia menukarkan warna kertas limas biru kepada merah. Okey, dan nilai pH dia adalah kurang daripada 7. Okey, kita tengok terdapat 3 sifat kimia asid yang belajar kena ingat. Okey, kita fokus asid dulu. Jadi kita tutup sebelah alkali dulu sekejap. Okey, dah. Sifat kimia pertama. Asid bertindak balas dengan base ataupun alkali menghasilkan garam dan air. Okey, kena ingat. Pertama, peneutralan. Contoh, asid campur dengan base ataupun alkali menghasilkan garam dan air. Okey, contoh kita guna HCl bertindak balas dengan cuprum 2 oksida. Cu ini dia akan berkahwin dengan Cl menjadi CuCl2. Okey, kenapa CuCl2? Kerana Cu dia adalah 2 positif mula-mulanya. Ingat tak? Boleh ingat? Okey, lepas itu dia bagi kepada Cl yang negatif. Jadi akhirnya tukar, maka dia menjadi CuCl2. Dan air dihasilkan. Okey, ini garam, ini air. Okey, lepas itu kena seimbangkan Cl ada 2, jadi kita letak 2 di depan HCl. Okey, jadi contoh kedua kita buat sama-sama. Asid juga bertindak balas dengan cuprum oksida. Jadi Cu ini akan berkahwin dengan SO4. Jadi dia menjadi, kita copy, Cu adalah 2 positif dan SO4 adalah 2 negatif. Okey, jadi belajar akan dapat CuSO4. Lepas itu air dibebaskan, iaitu tambah H2O. Jadi untuk memudahkan belajar menulis bersamaan kimia, cikgu cadangkan belajar kena hafal ion hidrogen dengan belajar kena hafal ion positif dengan ion negatif dia. Macam di dalam sekolah saya akan bagi kuis kepada belajar saya. Okey, yang kita pernah belajar semasa di dalam bab 3 hari itu. Nanti cikgu tunjuk sekejap. Di dalam buku nota bab 3, okay, saya telah senaraikan semua formula yang ini. Okay, yang belajar kena ingat. Jadi charge ini macam tadi. Tadi kita guna apa? Cuprum kan? Cuprum Cu2+ dengan sulfate SO4 2 negatif. Jadi 2+, okey, dengan 2 negatif, potong-potong nombor sama, akhirnya dia menjadi CuSO4. Jadual ini belajar kena hafal. Okey, jadi akan guna sampai masa depan, sampai kamu matric universiti akan guna. Dan juga di bawah ada contoh lagi formula kimia asid dengan gas-gas yang selalu kita guna untuk menulis persamaan kimia. Jadi nota ini boleh download di blog cikgu Kimia LKY secara percuma. Okay. Baik, kita balik ke sifat kimia asid. Pertama, asid campur base menjadi garam dan air. Garam dan air, yang ini sudah seimbang. Okey, ini contoh tindak balas dia. Sebut cuprum 2 oksida yang warna hitam akan masuk ke dalam asid sulfurik dan panaskan. Dia akan menghasilkan garam dengan air. Okey. Yang eksperimen ini kita akan buat nanti dalam penyediaan garam nanti. Okey, kita tengok contoh sifat kimia yang kedua. Ini saya sangat suka buat eksperimen ini. Kerana kita akan menghasilkan gas hidrogen yang pop. Sedap didengar. Okey, jadi asid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Sebagai contoh, asid masuk ke dalam sebut zinc, dia akan menghasilkan zinc klorida
ZnCl2, 2 sebab Zn adalah 2+, Cl adalah negatif. Dan gas hidrogen dibebaskan. Gas hidrogen boleh diuji dengan kayu uji menyala. Kita akan masukkan ataupun letakkan kayu uji menyala di mulut tabung uji. Okey, maka bunyi pop akan kedengaran untuk menunjukkan kehadiran ion hidrogen. Ini saya sangat suka buat eksperimen ini. Okey, kita tengok contoh kedua. Kita boleh juga guna serbuk magnesium. Okey, maka apakah jawapannya? Mg akan bertindak balas dengan SO4, Mg2+, SO4 2 negatif. Jadi tak payah buat apa. Kemudian gas hidrogen dihasilkan. Pop. Kalau diuji dengan kayu uji menyala. Akhir sekali, untuk sifat kimia yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan logam karbonat logam, menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. So ingat, bila ada coke CO3, dia akan menghasilkan CO2 dengan H2O. Boleh? CO3 menghasilkan CO2 dengan H2O. Jadi sebagai contoh yang ini, asid nitrik dimasuk ke dalam mama adalah batu kalsium karbonat dinamakan. Dia akan menghasilkan gelembung gas dan kita alirkan gas itu ke dalam air kapur. Akhirnya air kapur akan menjadi keruh, menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida. Ini adalah sifat kimia ketiga untuk asid. Ada dua tindak balas lagi kita cuba buat. Ini sudah bagi jawapan, tak apa. Sekali lagi, Cu dia akan bertindak balas dengan Cl, tapi belajar selalu tulis CuCl adalah salah. Kerana Cu adalah 2 positif, Cl adalah negatif, jadi ini sepatutnya CuCl2. Dan gas karbon dioksida dibebaskan kerana CO3 menghasilkan CO2 dan air dibebaskan. Nak susun mana dulu pun boleh. Nak letak H2O tambah CO2 ataupun CO2 tambah H2O pun boleh. Dan ini belum seimbang lagi. Cl ada 2, Cl di sini 1 je. Kita letak 2 untuk seimbangkan. Kita tengok satu lagi contoh. Sama juga Ca, copy paste. Bertindak balas. Bergabung dengan SO4 menjadi CSO4. Ca2+, SO4 2 negatif. Jadi dua-dua potong-potong. Akhirnya sini belakang sama macam atas, iaitu menghasilkan CO2 dengan H2O. Baik, ini adalah untuk sifat kimia untuk asid ada 3. Jadi kesimpulannya boleh ingat, pertama asid dengan base menghasilkan garam dan air. Kedua, asid dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dan akhir sekali, asid dengan logam karbonat, coke menghasilkan garam, air dan CO2, karbon dioksida. Baik, sekarang kita tengok alkali pula. Sekejap. Kita tutup sebelah asid. Baik, sifat alkali, rasa pahit, licin, boleh mengalirkan elektrik dalam larutan aqueous. Larutan aqueous faham. Maksudnya kalau sudah campur air, kita namakan dia larutan aqueous. Larut dalam air, cecair yang tak berwarna menukarkan kertas limas merah kepada biru. Nilai pH dia lebih daripada 7. Sama juga untuk alkali terdapat 3 sifat kimia dia. Pertama hampir sama macam asid, iaitu alkali dengan asid menghasilkan garam dan air, peneutralan. Contoh yang saya gunakan adalah serbuk asid benzoik. Kita masukkan serbuk asid benzoik ke dalam natrium hidroksida, maka peneutralan berlaku. Inilah jadi untuk asid benzoik, ion hidrogen dia di belakang dikeluarkan bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali menghasilkan air, garam dan air. Kita cuba, saya bagi contoh asid etanoik. CH3COOH. Jadi sama juga ini akan berpisah dengan ion hidrogen, dia akan mengayon, dan belakang ini ion etanoik akan bercinta dengan K positif. Akhirnya air dibebaskan, H bertindak balas dengan OH negatif menghasilkan air yang neutral. Selesai. Seterusnya yang kedua, alkali campur dengan garam amonium. Contoh yang ini
kita masukkan garam serbuk amonium klorida ke dalam alkali. Okay, kemudian kita panaskan dan kita uji dengan kertas limas merah lembap. Okay, merah ini akan menjadi biru untuk menunjukkan gas amonia dibebaskan. Okey, jadi senang saja macam tadi coke menghasilkan CO2, ini pun sama. Amonium menghasilkan amonia. Boleh. Jadi sekali lagi Na akan bercinta dengan Cl menjadi NaCl. Okey, dan air dibebaskan dan juga amonium NH4 akan menghasilkan gas amonia yang boleh diuji dengan kertas limas merah lembap akan tukar menjadi biru. Okey, kita tengok contoh kedua, apakah jawapan dia? K berkahwin dengan Cl menjadi KCl. Okay, saya copy. K berkahwin dengan Cl menjadi K dan dia cinta dengan Cl. Okey. Kemudian yang lain sama, air dibebaskan. Okey, lepas itu amonium akan menjadi amonia. Formula dia NH3. Okay. Baik, ini sifat kedua. Terakhir sekali sifat ketiga dia, sifat ketiga untuk alkali dia lebih kepada ujian pengesahan. Jadi ujian pengesahan, ujian pertama kita akan gunakan larutan natrium hydroksida. Okey, jadi contohnya kita nak mengesahkan ion Cu2+. Maka kita masukkan larutan natrium hydroksida, dia akan menghasilkan mendakan biru. Jadi kalau mendakan biru, jadi salah dia adalah ion Cu2+. Kalau dia hijau, dia adalah Fe2+. Kalau dia perang, dia adalah Fe3+. Okey, belajar mungkin akan keliru sikit lagi berkaitan dengan yang ini. Tak apa, nanti ada satu lagi topik yang terakhir sekali 6.11 berkaitan dengan ujian pengesahan ini. Kita tengok warna dan kita teka, macam teka-teki lah. Kita teka kalau biru itu apakah ion dia. So contohnya di sini kita masukkan larutan natrium hydroksida ke dalam sampel. Kita nampak biru, jadi kita dapat teka bahawa jawapan dia adalah ion Cu2+. Kalau hijau, kita dapat teka jawapan dia adalah ion Fe2+. Yang susah adalah kalau dia jadi putih, mendakan putih. Kita kena tambah lagi perlebihan. Okey, ini nanti kita bincang di dalam topik seterusnya. Okey, jadi kesimpulannya terdapat 3 sifat kimia untuk alkali. Pertama, peneutralan asid alkali menjadi garam dan air. Okey, kedua, alkali campur dengan amonium menghasilkan garam, air dan amonia. Akhir sekali adalah alkali campur dengan ion logam menghasilkan logam hidroksida yang tidak terlarut dalam air. Okey, ini adalah untuk ujian pengesahan di dalam subtopik 6.11 kalau tak silap saya. Okey, ini keberkatan. Jadi itu saja untuk subtopik 6.4. Okey, sifat-sifat kimia asid dan alkali. Okey, jumpa lagi. Bye.